Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini dapat lagi bersama-sama kita dalam sesi tafsir ringkas ataupun tadabbur ringkas setiap daripada muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Pagi ini kita akan bersama-sama insya-Allah pada muka surat 483. Kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, dipersilakan untuk menatap mushaf masing-masing insya-Allah. Moga-moga memudahkan kita untuk memahami perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang akan kita bacakan, yang akan kita lalui pada hari ini insya-Allah. Pagi ini kita bersama-sama di tepi sungai Bandar Seri Begawan, dan di belakang sana adalah merupakan kampung air, iaitu kampung air terbesar di dunia, yang dihuni oleh lebih daripada 30,000 orang penduduk Brunei. Alhamdulillah. Jadi kepada sesiapa yang sempat untuk mengunjungi Brunei nantinya, sila datang, boleh melawat ke kampung air. Jadi kampung air ini mempunyai sekolahnya, mempunyai masjidnya tersendiri, mempunyai kampung-kampung yang sangat banyak, dan sangat cantik, mempunyai balai bomba, mempunyai apa segala kemudahannya terdapat di kampung air di Brunei ini. InsyaAllah selamat melancong ke negara Brunei Darussalam. Pada pagi ini kita bersama muka surat 483 dan kita mula memasuki satu surah yang baru daripada Al-Quran, iaitu surah Asy-Syura. Kita telah habis sebelum daripada ni surah Fussilat. Jadi kita akan masuk kepada surah Asy-Syura pada pagi ini, dan kita akan bersama-sama untuk melihat apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 483 kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik Allahul Azizul Hakim. Sadaqallahul Azim. Pada pagi ini kita akan dimulai. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini memulakan dengan dua huruf al-muqatta'ah. Jadi ayat yang pertama, ayat yang kedua dimulakan dengan surah muqatta'ah. Surah muqatta'ah, ayat muqatta'ah, iaitu apa? Iaitu perkataan-perkataan, huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf yang mana terdapat di dalam bahasa Arab, di mana kebanyakan daripada ulama ada mengatakan bahawa maksud daripada huruf hijaiyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala a'lamu bi muradihi. Allah taala saja yang tahu apakah maksudnya. Tetapi ada setengah-setengah pendapat ulama lagi mengatakan bahawa dimulakan surah-surah tertentu di dalam Al-Quran ini dengan huruf-huruf hijaiyah ataupun huruf-huruf muqatta'ah ini untuk menunjukkan dan juga mencabar orang-orang Arab Quraisy, untuk orang-orang Arab yang mana mereka ini juga menggunakan huruf-huruf ini, tetapi mereka tidak dapat mengadakan ayat-ayat yang terdiri daripada huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini adalah huruf Arab, tapi mereka tak dapat nak buat, mereka tak dapat nak susun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahawa ada alif lam mim. Jadi dibacanya ialah muqatta'ah, alif, lam dan juga mim, tapi tidak dibaca dengan alam sebagaimana di tempat lain Allah Taala membacakan alam tarau kaifa, alam nashrah dan sebagainya. Tetapi di sini dikatakan alif lam mim. Jadi itu nak menunjukkan bahawa sebenarnya surah ini adalah dimulakan dengan ayat Quran ini diisinya adalah merupakan perkataan-perkataan yang terdiri daripada huruf-huruf Arab, bukan huruf-huruf lain. Tetapi orang Arab tidak juga mampu untuk mengadakan, apatah lagi lah kalau kita ni orang bukan Arab ni kan, langsunglah tak mampu nak buatlah perkataan-perkataan nak menyusun. Jadi itu adalah cabaran Allah untuk menunjukkan bahawa Al-Quran ini bukannya datang daripada manusia, bukannya datang daripada Muhammad, sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian besar daripada orang-orang Quraisy ini. Kemudian yang seterusnya ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ialah kadzalik yuhi. Kadzalik, ka itu adalah artinya seperti, zalika itu, seperti itu. Seperti itu seperti apa? Tiba-tiba muncul kan dalam permulaan ni, tiba-tiba disebutkan seperti itu. Itu tu direferkan kepada ialah
kandungan surah ini. Sebagaimana surah ini mengandungi hukum-hukumnya, mengandungi pengajarannya, mengandungi apa-apa tauhidnya daripada Allah, i'tiqadnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, begitulah sebenarnya sebelum daripada ini diturunkan juga kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata kazalika yuhi ilaika, diwahyukan kepada kamu. Wahyu ni, perkataan wahyu ni daripada bahasa Arab boleh membawa maksud dua. Kadang-kadang wahyu ini membawa maksud jahat, kadang-kadang boleh memberi makna baik. Tapi apabila diitlaqkan, tidak disebutkan, maka ertinya adalah wahyu itu adalah wahyu sesuatu yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi yang lain sebelum daripada ini. Tapi wahyu juga dalam bahasa Arab boleh dimaksudkan dengan yang jahat, sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan bahawa syaitan ini dia mewahyukan kepada manusia-manusia ni, mewahyukan itu. Jadi maksud asalnya adalah membisikkan secara perlahan-lahan kepada seseorang yang lain. Jadi seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan fi'il di sini la yuhi. Yuhi itu menunjukkan kepada menggunakan fi'il mudhari'. Mudhari' ini ialah artinya ialah perkataan yang menunjukkan kepada ad-dawam dan juga al-istimrar. Ad-dawam itu maknanya berterusan, istimrar maknanya berterusan, dan kemudian ianya adalah berterusan turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yuha ilaika, yuha ilaika. Jadi maknanya Quran ini dia tak turunkan secara sekaligus, bukannya telah diturunkan, tetapi diturunkan, akan berterusan, turun lagi selepas daripada ini. Sebagaimana kita tahu bahawa surah ini, iaitu surah Syura ini, turunnya selepas daripada Fussilat, dan dia adalah makkiyah. Kebanyakan ayatnya adalah makkiyah, walaupun terdapat di kalangan terdapat daripada ayat-ayat tertentu daripada surah ini dikatakan oleh setengah ulama adalah madaniyah. Itu adalah sebagai pengetahuan umum kepada kita, tetapi secara umumnya dikategorikan sebagai surah makkiyah. Jadi kita tengok dengan namanya Asy-Syura, dengan surahnya adalah makkiyah, jadi menunjukkan bahawa pentingnya syura ini dilakukan. Allah Ta'ala dah mentionkan, Allah Ta'ala dah sebutkan perkara ini semenjak lagi daripada Mekah lagi. Seterusnya Allah Ta'ala ceritakan, apa yang Allah Ta'ala nak ceritakan dalam ayat yang ketiga ni, kita pada hari ini ialah apa kan? Wahai Muhammad, apa yang kau dapat ni, wahyu daripada Allah Ta'ala ni sebenarnya bukan satu perkara yang baru, tapi perkara ni telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya Rasul-Rasul terdahulu, Nabi-Nabi terdahulu merupakan adalah sahabat-sahabat, merupakan adalah saudara-saudara kepada kamu. Sebab itulah penggunaan perkataan saudara ini telah digunakan oleh Nabi SAW ketika berjumpa dengan seorang sahabat bernama Addas. Ketika Nabi SAW dihalau ke Taif, ketika Nabi SAW bertakwah ke Taif, dan kemudian dia dihalau dan kemudian berdarah, kemudian ada seorang hamba yang datang memberi buah kepada Nabi SAW. Jadi bila Nabi bertanya dia, kamu daripada mana, apa nama kamu? Jawab dia adalah, aku ni Addas, aku ni hamba, kamu datang daripada mana? Dia kata, Addas ni beritahu, aku datang daripada Ninawe. Jadi bahasa sekarang ni Niweweh, dalam bahasa dalam kamus, dalam Google Map-nya ditulis itu Niweweh, tapi dalam bahasa Arabnya panggil Ninawi. Jadi bila Addas sebutkan kepada Nabi, aku datang daripada Ninawi, maka terus Nabi kata, oh itu tempat saudara aku Yunus. Tengok kan penggunaan perkataan yang digunakan oleh Nabi SAW ni, saudara aku, artinya ialah rasa bersaudaranya Nabi SAW pada tahun yang ke-10 dengan siapa? Dengan semua rasul-rasul yang terdahulu. Jadi rasul-rasul yang terdahulu ni, nabi-nabi terdahulu, mereka adalah pendakwah, mereka ni adalah orang yang mengajak kepada Islam. Oleh kerana mereka ni mengajak kepada Islam, jadi ertinya lah apa? Ertinya mereka ni adalah saudara kita. Jadi oleh kerana itulah kita ni mestilah merasai perkara ni, iaitu semua orang Islam, semua orang yang mengajak kepada Islam, semua orang bekerja kepada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semualah orang Islam, dan juga tapi khususnya ialah orang-orang yang bekerja bersusah payah untuk agama ni, maka mereka itu adalah sebenarnya adalah saudara kita. Jadi sebenarnya ramai saudara kita ni kan. Jadi jangan risau kalau apa-apa yang telah terjadi kepada kita tu apa-apa, sebenarnya perkara ini juga telah terjadi kepada saudara-saudara kita di tempat lain yang ramai. Jadi sebab itulah kita merasai bahawa semua orang Islam adalah al-muslim akhul muslim, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang Islam ni adalah bersaudara. Jadi hendaklah kita merasai bahawa dia adalah saudara kita.
Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini sebagaimana diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad, begitu juga telah diwahyukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, iaitu rasul-rasul. Kemudian Allah, siapa yang mewahyukan tu? Allah, Allahu Al-Azizu Al-Hakimu. Allah di situ kalau orang belajar bahasa Arab ialah barisnya di atas, barisnya depan hu, Allah hu. Jadi artinya apa? Yang mewahyukan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim. Allah ini lahu, baginya. Baginya artinya apa? Artinya miliknya lah. Artinya bukan milik yang lain, bukan milik tuhan-tuhan yang diada-adakan, bukan milik sekutu-kutu, bukan milik tak ada pemilik, bukan mother nature, bukan semua tu Tapi apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi adalah merupakan semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi kenapa digunakan wama tu dua kali adalah ahli tafsir telah mengeksplainkan kenapa ada ma fis samawati wa ma fil ardi, tapi di setengah-setengah tempat lain dia tak kata macam tu, dia kata ma fis samawati wal ardi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan oleh ahli tafsir, dia katakan bahawa apabila ada ma tu dua kali, artinya apa, iaitu apa, makhluk yang di langit dan juga makhluk yang di bumi. Kalau disebut itu ma fis samawati wa ma fil ardi, iaitu yang persamaan di antara apa-apa yang makhluk di bumi dan juga apa yang bersama. Tapi kalau ma bermakna adalah ada makhluk-makhluk di langit itu makhluk-makhluk yang tidak serupa dengan makhluk di bumi, dan seterusnya itu perbincangan yang panjanglah di dalam tafsir-tafsir yang ulama-ulama sebut. Tapi seterusnya ialah apa dia kata kat sini, itu wa huwal aliyyul azim. Allah Taala ni bersifat dengan aliyu yang maha tinggi, al-azim maha besar, maha hebat. Jadi begitulah setiap kali kita akan jumpa di dalam Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan akan sebut apa kan, kuasa dia, akan sebut nama dia kan, yang mana dengan nama dia inilah menunjukkan kepada sifatnya. Jadi kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifatnya dan juga melalui namanya, as-sifatu wal asma'u. Kemudian seterusnya takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Allah Taala sebutkan lagi, iaitu apa, langit-langit ni, langit-langit as-samawatu, langit-langit ini Allah Taala kata hampir-hampir apa berpecah-pecah, gertakan, gitu jatuh hampir dia tak jatuh lagi, kalau jatuh habislah kita tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata hampir-hampir as-samawatu yatafattarna min fawqihinna itu daripada langit yang sebelah atas. Jadi artinya sebab langit ni ada banyak lapis jadi yang sebelah daripada sebelah atasnya itu hampir-hampir pecah, dan yang menimpa yang bawah menimpa lagi, yang bawah tu jatuh lagi menimpa yang bawah lagi, begitu seterusnya. Kalau ikut ni kan maksud daripada ayat ni. Jadi kenapa langit tu sampai bergegaran, beruntuhan macam tu? Kenapa? Jadi ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan bahawa kerana langit ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana langit pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana manusia ni tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang satu benda yang pelik lah kan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahawa langit-langit ini bergegaran, bergertakan, berjatuhan ini terkejut apa? Kerana terkejut apa? Kerana kata-kata manusia. Kata-kata manusia apa? Allah itu mempunyai anak. Itu disebutkan oleh tafsir Al-Wasit oleh Syekh Tantawi. Dia kata salah satu daripada ulama memberikan pandangan, iaitu bumi ini bergetapan ini kan, berguguran ini kerana apa? Kerana takutnya, kerana terkejutnya dengan perkataan manusia yang mengatakan bahawa ya Allah, ada orang berani kata kepada Allah ni ada anak. Jadi mereka ni terkejut. Jadi nak ceritakan apa yang dikatakan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala nya yang sangat besar, dan yang keduanya ialah kata-kata manusia yang tidak senonoh ni, yang tidak sepatutnya. Manusia tu ciptaan Allah, tapi dia mengatakan satu perkara yang mana memang pelik-pelik sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dia ni sampai, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, sedangkan malaikat-malaikat bertasbih dengan hamdi, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia ni macam tu perangai dia. Kemudian seterusnya wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan malaikat ni dia sebutkan kat sini kan bahawa yang pertamanya dia bertasbih, dan yang keduanya kerja dia adalah beristighfar kepada liman fil ardi, kepada mereka yang berada di bumi. Siapa yang berada di bumi? Iaitu orang-orang yang beriman.
Artinya orang-orang beriman ini bukan saja mereka ni kan mendapat apa ni, restu, mendapat disukai, tapi mereka ini diistighfarkan. Sebab itulah dosa-dosa orang mukmin ini sentiasa akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Of course lah, ini adalah dosa-dosa kecil kan. Kalau dosa-dosa besar tu memerlukan kepada taubat lah. Jadi dosa-dosa kecil ni dihilangkan. Apa? Istighfar, bukan istighfar malaikat. Sebab itulah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain kan. Kalaulah kita semua ni kan berada dalam majlis ilmu, seperti sekarang lah kan, majlis ilmu lah, walaupun tepi sungai kan, walaupun depan TV kan, walaupun depan skrin tapi majlis ilmu insya-Allah bila kita ikuti pada pagi ni kan. Jadi malaikat-malaikat akan berada di keliling kita, makhluk-makhluk yang ada di keliling kita ni akan mengucapkan istighfar kepada kita kan, akan meminta ampun kepada kita. Masya-Allah kan. Kadang-kadang kita diam saja, tapi itu bukanlah bermakna bahawa kita ni tak perlu bertaubat, bukan bermakna kita ni tak perlu istighfar. Kita ni memerlulah istighfar. Sebab Nabi SAW istighfar 70 kali, Nabi istighfar 100 kali. Kenapa kita tak nak istighfar? Tapi nak cerita ni kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia-manusia liman fil ardi ni, orang-orang yang berada di bumi, iaitu orang mukmin. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Taala ni Maha Ghafur dan juga Maha Rahim. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut wallazina takhazu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Orang-orang yang mengambil apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai aulia. Aulia ni apa? Iaitu suatu benda yang didekati, suatu benda yang dibantui, satu perkara yang disokongi, satu perkara yang semua sekali itu kan, yang disayangi, semua itu adalah wali. Maksud perkataan wali kan. Jadi insya-Allah kan, kalau ada masa nanti kita akan explain lah pula kan tentang apa yang dimaksudkan dengan perkataan wali. Tapi itulah secara lebih kurangnya, wali itu ialah apabila kita ni meminta pertolongan daripadanya, apabila kita ni adalah menyayanginya, apabila kita ni mendekatinya, apabila kita ni, semua tu atas nama dia adalah wali. Jadi orang-orang kafir ni, orang-orang yang tidak beriman ni, mereka ambil selain daripada Allah sebagai wali. Sedangkan wali kita, orang beriman ni siapa? Allah Ta'ala saja. Kita tak boleh berwalikan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah wali kepada orang-orang yang beriman. So kita tak perlu kepada wali yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ni wallazina takhazu min dunihi awliya. Awliya itu adalah jamak kepada wali. Kita tak cerita pasal sini tentang wali nikah ke, wali mujbir ke, wali ayah ke, tidak. Sini ni bukan cerita wali tu kan, tapi wali ni ialah wali yang lain. Maksud wali tu ialah maksudnya penjaga kita, pembantu kita dan sebagainya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata Allah ni orang-orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai wali ni, Allah itu hafizun alaihim. Allah ni melihat mereka. Hafiz tu kalau asal maknanya penjaga terjemahannya, tapi maksud sini muhsi, maksud sini raqibun. Ertinya apa iaitu raqibun ni, kalau CCTV tu kita panggil dia sebagai muraqabah. Muraqabah artinya yang memerhatikan, sedang lihat apa yang sedang kita buat. Jadi Allah Ta'ala ni raqibun, Allah Ta'ala ni memerhati. Maknanya apa yang dibuat oleh orang kafir ni kan, jangan ingat bahawa dia ni terbiar macam tu saja, tak ada orang yang, tak ada yang diperhatikan. Dah, Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan dia. Untuk apa diperhatikan? Untuk ditulis, untuk dihisap, untuk dikira dan untuk dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. Seterusnya Allah Taala kata wa ma anta alaihim biwakil, dan engkau wahai Muhammad bukanlah wakil. Wakil tu situ ialah makna penjaga. Engkau bukan bertanggungjawab terhadap mereka ni. Apa yang engkau ni bertanggungjawab hanya satu saja, iaitu apa? Engkau hanyalah al-balagh. Engkau hanyalah menyampaikan kepada mereka, menceritakan kepada mereka, dan kalau mereka membuat satu kesalahan, hendaklah engkau memberitahu bahawa itu adalah salah, menegah mereka. Dan kalau kita ada kuasa, gunakan tangan. Itu saja kuasa kita kan. Tapi dalam hati manusia, kalau manusia tidak mahu beriman juga, itu adalah terpulang kepada mereka. Sebab apabila kita telah menyampaikan, maka wama anta alaihim biwakil, engkau tak lagi bertanggungjawab terhadap apa yang yang terhadap mereka lakukan. Kemudian seterusnya wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan, dan begitulah kami telah auhayna ilaika, kami telah wahyukan kepada kamu wahai Muhammad. Auhayna ilaika apa? Qur'anan arabiyyan, Quran yang Arab, Quran dalam bahasa Arab. Jadi Quran ini dalam bahasa Arab yang mudah difahami, yang boleh difahami oleh orang Arab pun. Jadi kalau mereka tak nak fahami, tu masalah mereka lah. Artinya mereka ni ada masalah kerana tidak menerima, bukan tidak memahami. Jadi Allah Ta'ala turunkan Quran ini Arabiyan litunzira ummal qura wa man haulaha.
untuk apa? Untuk kau berikan peringatan kepada ahli qura, kepada ahli qura, iaitu kepada ahli Makkah. Makkah ni dipanggil Ummul Qura, Ummul Qura. Kenapa dipanggil Ummul Qura? Ada beberapa pendapat ulama lah sini. Yang pertamanya kerana dia adalah tempat yang pertama sekali dibina kan. Awwala disebut awwala baitin wudi'a lin-nas. Yang dibina untuk peribadatan manusia kan. Itu yang pertama kan. Kerana dia adalah rumah yang pertama, jadi dipanggil sebagai Kemudian ada yang kedua mengatakan adalah kerana dia ni adalah menjadi kiblat kepada orang-orang manusia kan. Manusia semua tu iaitu menuju untuk melakukan haji dan sebagainya. Tu yang kedua lah. Ada yang ketiga mengatakan adalah macam-macam lagi lah pandangan-pandangan yang dikatakan bahawa kenapa dinamakan Ummul Qura Jadi Ummul Qura tu adalah dia asal Yang lain tu adalah far'u, cabang kepadanya. Jadi yang lain tu, kampung-kampung lain tu adalah tempat-tempat ibadat lain tu adalah tempat ibadat yang kedua dan sebagainya. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Muhammad, engkau ni supaya turunkan Quran kepada engkau ni supaya engkau ni memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Ummul Qura wa man haulaha, dan yang di sekelilingnya. Di mana yang sekelilingnya? Sekelilingnya maksudnya ialah semua tempat selain daripada Ummul Qura lah. Jadi dalam ayat-ayat yang lain menjelaskan lagi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, ia diutuskan untuk siapa? Diutuskan untuk bukan hanya untuk orang Mekah saja, tapi untuk semua manusia, bahkan bukan saja manusia, bahkan jin juga diutuskan untuk manusia dan juga jin. Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman disebut berulang kali kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma, maknanya apa? Iaitu dengan nikmat Tuhan engkau yang manakah keduanya, yang dua tu Tuhan engkau wahai kedua-dua engkau ni ialah jin dan juga manusia. Tukaziban, yang kamu kedua-duanya nak mendustai. Makna dua disebut situ Jadi maknanya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk manusia dan juga untuk jin. Seterusnya Allah Taala sebut kat sini kan, untuk diutuskan engkau ni kepada Ummul Qura, penduduk Ummul Qura, dan juga kepada bukan Ummul Qura. Kemudian seterusnya Allah Taala sebutkan lepas tu watunzira yaumal jam'i la raiba fi, dan juga engkau ni adalah untuk memberi memberi peringatan kepada apa? Kepada apa disebut sini, iaitu kepada tentang hari kiamat tentang yaumal jam'i ni ialah watunzira yaumal jam'i. Yaumal jam'i ialah hari penghimpunan. Hari penghimpunan itu ialah maksudnya hari kiamat. Jadi itu adalah di antara kerja yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepatutnya dibuat oleh kita semualah pada hari ini ketika kita nak memberi peringatan kepada manusia kan. Iaitu apa? Iaitu memberi peringatan tentang hari kiamat, memberi peringatan dengan Al-Quran tu, dengan kandungan Al-Quran. Seterusnya ialah fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Jadi Allah Taala katakan nasib manusia ni ialah akhirnya apa? Satu golongan di dalam syurga dan satu golongan lagi adalah fis sa'ir, dalam neraka sa'ir. Kemudian seterusnya walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Allah Taala seterusnya dalam ayat yang ke-8 pada pagi ni ialah Allah Taala nak ceritakan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kuasa Allah ni? Allah Taala ni kalau nak jadikan kita semua ni, semua manusia ni beriman, boleh. Nak jadikan mereka semua ni Islam, boleh. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dia hanya mengatakan kun fayakun. Tapi kenapa dia tak jadikan macam tu? Adalah sebabnya kan, adalah hikmahnya kan, adalah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat macam tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kat sini nak tunjukkan kuasa dia. Kalaulah dia kata, walau sya Allah, kalau Allah Taala nak, dia boleh jadikan kita ni sebagai ummatan wahidah. Ummatan wahidah artinya umat yang satu, artinya ialah di atas agama yang satu, iaitu di atas Islam. Tapi walakin, tetapi Allah Taala nak masukkan yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Allah Taala nak masukkan apa? Iaitu masukkan orang-orang yang dirahmatinya, man yasha'u fi rahmati, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Dia nak masukkan orang-orang yang dikehendaki. Siapa orang dikehendaki itu? Wallahu alam. Kalau kita ni rasa kita ni nak masuk, kita nak jadi orang yang dikehendaki oleh Allah Taala, nak masukkan dalam rahmatnya, silakan. Sekarang ni terbuka kepada kita kan. Kita boleh memilih sekarang ni, Allah Taala beri kepada kita kan. Nak jadi di bawah rahmat Allah ataupun nak jadi selepas itu, iaitu apa? Waz-zalimun, ataupun nak jadi orang yang zalim. Orang zalim ni tak semestinya menzalimi orang lain, tapi menzalimi diri sendiri. Dia merosakkan diri sendiri apabila dia melakukan maksiat
sebenarnya dia sedang menzalimi diri sendiri. Itu kita kena sedarkan supaya kita ini jelas bahawa zalim tu tidak semestinya zalim tu ialah ertinya ialah menganiaya orang, menzalimi orang, bukan maksud mesti orang, tapi diri sendiri pun sebenarnya adalah termasuk dalam menzalimi juga kalaulah kita ni buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah Allah Taala sebut amittakhadhu min dunillahi au min dunihi awliya. Jadi seterusnya kan ada pula manusia ni kan amittakhadhu, kat situ ialah bukannya tu maknanya atau bukan, tapi situ lil inkar kata. Lil inkar ada pula macam tu maksud dia kan. Ada pula mereka ni mengambil selain daripada Allah sebagai aulia, sebagai wali mereka. Ada pula, pelik betul lah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sepah betul apa? Fallahu huwal waliyyu. Fa tu dikatakan oleh ulama bahasa, dia kata fa tu ialah maka, artinya maka situ ialah jawab kepada apa, iaitu jawab kepada syarat. Syarat apa? Syarat tu mahzuf, syarat tu tak disebutkan, tetapi difahami. Bila baca ayat ni sepatutnya difahami macam ni, iaitu apa? Sebelum daripada fa tu akan ada syarat dia macam ni, iaitu apa? In aradu waliyan bihaqqin, kalaulah mereka nak wali sebenar. Jadi Allah Ta'ala kata tu tadi apa? Ada ke mereka mengambil wali selain daripada Allah? Jadi Allah kata kalau mereka nak wali sebenar, maka fallahu wal wali, maka Allah lah sebenarnya yang wali, yang sebenar-benarnya yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang menghidupkan yang mati. Jadi itulah wali sebenar, bukan yang lain tu yang tak boleh menghidupkan apa-apa, bahkan dia sendiri pun tak hidup. Berhala ke, sembahan ke dan sebagainya kan, Tuhan-Tuhan yang lain tu dia ni tidak menghidupkan apa-apa, tak boleh buat apa-apa pun. Jadi kenapalah mereka ni mengambil sebagai wali? Ayat yang terakhir, wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang terakhir kita pada pagi ini ialah apa? Kalau kamu ni berbeza pendapat dalam sesuatu perkara, kalau kamu ni kan ada khilaf, ada seorang kata macam ni, seorang kata macam ni kan. Jadi sepatutnya apa? Itu ikhtalaftum. Itu ikhtilaf. Jadi maknanya Allah Taala sebut sini wa makhtalaftum, apa-apa yang kamu berbeza. Seorang kata macam ni, seorang kata macam ni, tak apa, fa hukmuhu ila Allah. Jadi hukumnya adalah hukum, iaitu keputusannya dak kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni kata ulama tafsir seperti dalam Al-Wasit oleh Syekh Tantawi, dia sebutkan macam ni, dia kata ayat ini sama dengan, hampir sama maknanya dengan satu ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu ni tanaza'tum, maknanya bertelingkahan, maknanya berbeza pendapat dalam satu-satu perkara, maka hendaklah kamu rujuk balik kepada Al-Quran. Jadi inilah maknanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, maka mereka hendaklah sentiasa merefer kepada Al-Quran dan juga refer kepada Al-Hadis, refer kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa-apa saja, bukan refer kepada pemikiran manusia, bukan refer kepada orang ni, refer kepada orang ni kan. Walaupun manusia itu hebat, tapi mereka adalah sangat rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala beri kita panduan, Allah dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala tunjukkan, berikan Quran kepada kita. Masya Allah kan, hari ini kita dapat bersama-sama, at leastnya kita telah mempelajarilah sedikit daripada ayat-ayat setiap daripada muka surat Al-Quran. Itulah sekadar yang mampu kita buat setakat ni, yang sekadar kita mampu lakukan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk kita menambah lagi memahami Al-Quran dengan sebenar-benarnya, insya-Allah. Setakat saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.